Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Daya Iman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik, sihat, sejahtera, baru lepas solat subuh berjemaah. Dan alhamdulillah hari ini kita nak macam biasa meneruskan tadabbur ayat suci Al-Quran kita pada hari ini dalam surah Fatir, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6. Jadi para penonton sekalian, macam mana, dah siap ke dengan Al-Quran anda ataupun dengan tafsir Ar-Rahman yang kita bawakan kepada anda pada hari ini sebagai rujukan dalam perbincangan kita pada hari ini? Makcik-makcik kita ada yang duduk dalam telekung pun ada lagi kan? Tak apa, duduk dulu dan kita bersama dengan tafsir kita dan juga buku nota kita agar kita dapat menulis apakah nota-nota penting yang akan diulas oleh Al-Fadhil Ustaz. Kepada anda semua, jangan lupa untuk masuk ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 untuk tekan butang like dan tekan butang kongsi agar lebih ramai yang mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Baik para penonton sekalian, pada hari ini kita bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Dan Iman sihat ya? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Rasa semangat pagi ni kerana bersama dengan Dai Iman dan penonton. Alhamdulillah. Jadi para penonton pasti orang kata rindu sangat nak dengar alunan ayat suci Al-Quran daripada Al-Fadhil Ustaz. Tapi hari ini Ustaz kita nak buat taranum apa Ustaz? Kita cuba Nahwan. Kita cuba jadi ke tak ni? Favorite saya Ustaz. Kalau Nahwan ni, tambah-tambah kalau azan tu Ustaz, dia guna Nahwan. Sedap sungguh. Baik, Ustaz, hari ni kita nak bicarakan tentang surah Al-Fatir, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6. Hari ni kita nak dengar taranum. Orang kata jenis Nahwan Ustaz ya. Jadi kepada para penonton sekalian, mungkin boleh testing kat rumah ke, ada yang nak test bersama dengan Ustaz, boleh call kita, boleh baca bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Nanti Ustaz boleh jadi juri, okey? Para penonton sekalian, jom kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran surah Fatir ayat pertama sehingga ayat ke-6. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم
يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله العظيم. Masya Allah, itu dia Ustaz. Panjang sikit ya. Panjang sikit Ustaz, tapi saya rasa macam terbuat je dengan ayat suci yang dibacakan Al-Fatihah Ustaz. Mana Ustaz dulu waktu zaman sekolah pun pernah mewakili negeri Kelantan Ustaz. Pulau Pinang. Pulau Pinang. Silap negeri pula. Cerita dulu. Dan dia kata menjadi Johan. Alhamdulillah. Adalah sikit-sikit. Ini baru dahuan, okey. Dan kalau nak dengar pula, tengoklah episod lain pula kan. Okey, baik Al-Fatihah Ustaz, kita nak melihat secara gambaran umum terlebih dahulu Ustaz. Yeah. Apakah koordinat perbincangan kita pada hari ini? Pada Ustaz. Baik, muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tentunya apabila kita membaca surah Fatir, surah Fatir ini penonton diturunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah Al-Mukarramah. Dan kalau kita perhatikan surah Fatir ini keseluruhannya ayatnya berjumlah 45 ayat. Ya, 45 ayat, dan para ulama Al-Quran mereka pecah kecil lagi. Jumlah kalimah yang terkandung dalam surah Fatir ini berjumlah 777. Dan dipecah kecil lagi jumlah huruf yang terkandung dalam surah Fatir ini keseluruhannya 3130. Dan surah Fatir ini terletak dalam Al-Quran surah bernombor 35 dan terletak pada juzuk ke-22. Baik, cantik sekali apabila Dayak Aiman sebut tadi koordinat. Ini bahasa yang menarik minat untuk kita mengetahui apakah koordinat ataupun menara kawalan. Surah Fatir ini, bila kita baca surah Fatir, apa yang kita nak faham? Baik, para penonton, surah Fatir ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di Mekah sekitar pada fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga ni iaitulah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam declare ataupun isytihar dakwah secara terbuka di atas Bukit Safa. Itu bermulalah penentangan secara terbuka daripada Quraisy musyrikin Makkah yang lawan habis-habisan, tentang habis-habisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu umat Islam yang minoriti pada waktu itu, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dan umat Islam pada waktu itu ditekan, diasak, diancam, berada dalam duka cita, kesedihan, tertekan. Pada waktu itu dalam keadaan tak tahu bila nak datang pertolongan Allah ni, sampai bila kita kena tekan ni, sampai bila kita dilanyak ni. Waktu itulah turun surah Fatir ini kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Surah Fatir ini, para penonton, sebelum ni kita dah tadabbur surah Yasin, kan? Sebelum tu kita dah tadabbur surah As-Saffat. Jadi tema surah Fatir, tema surah Yasin dan tema surah As-Saffat ini, Allah Ta'ala, yang pertama Allah Ta'ala mahu menempelak musyrikin Mekah, kaum Quraisy yang terus-menerus berterusan angkuh, degil, bongkak. Dan yang kedua, Allah Ta'ala dalam surah Fatir ini, dalam ekspedisi kita bila nak sampai ke ayat 45 nanti, kita akan mencermati, kita akan tengok Allah Ta'ala tampilkan kisah para Nabi, para Rasul terdahulu sebagai motivasi dan semangat pada Rasulullah dan umat Islam yang minoriti pada waktu itu. Bukan hampa saja yang diuji, bukan kalian saja yang diuji, para Rasul, para Nabi terdahulu sebelum kamu juga diuji dengan ujian yang begitu teruk
Jadi surah ini memberikan semangat dan motivasi kepada Rasulullah dan umat Islam yang minoriti pada waktu itu. Wallahu a'lam. Kadang-kadang kita rasa ujian kita dah besar dah ni. Tapi rupanya ujian nabi-nabi yang terdahulu lebih besar daripada kita. Baik Ustaz. Ya. Boleh tak? Ni soalan kita dah Baik, masuk. kita masuk soalan. Silakan. Kita raikan. Kita bersama dengan Ruby Abu Bakar Ruby. Ayat yang pertama, mengapakah surah ini dinamakan surah Fatir? Dan mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala mencipta malaikat-malaikat ini dengan bermacam-macam tugas yang berlainan? Fadhal Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Puan Ruby Abu Bakar. Saya kira beliau penonton setia kita ya. Ya Ustaz. Yang selalu bertanya soalan. Alhamdulillah. Surah Fatir. Mengikut Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan ataupun mengikut riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas lah yang menyatakan surah ini dinamakan dengan surah Fatir. Ada satu lagi pendapat Daya Iman yang mengatakan surah ini juga dinamakan dengan nama surah Al-Malaikah. Nama surah ini juga dinamakan dengan nama surah Al-Malaikah, tetapi yang lebih dominan pendapat para ulama menyatakan nama surah ini adalah surah Fatir. Sebab apa nama surah Fatir? Sebab pada ayat yang pertama itu Allah Subhanahu Wa Taala telah memulakan dengan Allah Taala memuji Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Allah Taala telah memuji Allah, segala puji yang tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Fatir itu dalam bahasa Arab bermaksud yang menciptakan. Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, para ulama tafsir telah menyatakan ketika menghuraikan ayat nombor 1 ni, Daya Iman, hebatnya Allah Ta'ala, Fatiris samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi ini. Allah Ta'ala cipta dengan sangat kreatif, maha kreatif, tak perlu melihat contoh-contoh sebelum ini. Tak perlu melihat apa-apa contoh pun. Allah Ta'ala yang maha berkuasa, Allah menjadikan langit dan bumi ini tanpa merujuk kepada sesuatu contoh pun. Berbezalah kita ni manusia yang penuh kekurangan. Kan kita nak cipta sesuatu tu selalunya, contoh kalau anak-anak kita main bongkah-bongkah binaan tu kan, dia ambil satu contoh kan, kereta ke, bas ke, lori ke, jadi dia susun binaan bongkah-bongkah tu, jadilah macam kereta, lori, bas yang dia tengok tadi. Tetapi bagi Allah Azza wa Jalla, tentu sekalilah Allah Ta'ala maha pencipta, Allah Ta'ala tak perlu untuk merujuk kepada apa-apa contoh. Kenapa? Allah maha berkuasa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ja'ilil malaikah rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah Ta'ala menjadikan malaikat utusan-utusan Allah yang bersayap. Ada sayap 2, ada sayap 3 dan ada sayap 4. Baik, kenapa Allah Ta'ala jadikan malaikat? Tentunya para penonton rahmati Allah, sebelum kewujudan kita manusia yang dicipta dari tanah, malaikat dah ada dah. Kan malaikat, syaitan, sebelum mereka ingkar kepada Allah, syaitan ini, mereka telah diciptakan oleh Allah, dan malaikat dicipta daripada cahaya, yang mana Allah Azza wa Jalla telah memberikan tugas-tugas yang tertentu. Jumlah malaikat ni ada berapa, Ustaz Aiman? Aiman, kalau kita belajar dalam lagu Raihan tu ada 20, betul ke Ustaz? 20 ke 10? Ada 10 Ustaz. 10 dalam lagu Raihan. 10 malaikat kan? 10 malaikat. Betul ke Ustaz? Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Ridwan kan? Kita pun dah lupa kan? Saya pun lupa. Dia kena nyanyi balik Ustaz. Kena nyanyi. Tuan-tuan rahmati Allah, yang kita beriman kepada 10 malaikat, kan? Tetapi hakikatnya malaikat ini jumlahnya tidak terhitung banyaknya. Dalam sebuah riwayat hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, penonton sekalian, Nabi kata, sesungguhnya aku melihat perkara yang kalian tak nampak, dan aku mendengar perkara yang kalian tak dapat dengar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidak ada satu ruang selebar 4 jari.
Kita letaklah 4 jari, 4 jari, 4 jari, 4 jari. Kan? Mana-mana ruang yang selebar 4 jari, kecuali di sana ada malaikat-malaikat yang sedang meletak dahinya bersujud kepada Allah. Maknanya, setiap 4 jari ini ada malaikat. Setiap ruang 4 jari ini ada malaikat yang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya malaikat juga merupakan makhluk ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat ini mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Maknanya Ustaz, ini pun kita cerita pasal malaikat, belum kita buka cerita satu persatu malaikat apa tugasnya, dan juga apakah yang dilakukan oleh malaikat ini sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi dalam buah suci Al-Quran kita ada 6 ayat, dan kita baru pergi ayat yang pertama, tapi kita nak berehat seketika lebih dahulu. Para penonton, jangan berganjak ke mana-mana. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih. Maklum makcik-makcik, ayah-ayah kita, abang-abang kita yang masih duduk depan kaca TV bersama dengan tafsir. Kita gunakan tafsir Ar-Rahman ni, yang mana kita membicarakan surah Fatir ayat pertama sehingga ayat yang ke-6. Baik Ustaz, kita dah ada soalan bersama dengan sahabat kita di Facebook, Syahiralia Muhammad. Soalannya, adakah surah ini diambil dari nama-nama Allah iaitu Al-Fatir, dan di dalam ayat ini ada diceritakan tentang malaikat yang bersayap. Bolehkah kita membayangkan rupa bentuk malaikat-malaikat ini sedangkan kita tidak pernah melihatnya? Boleh ke nak bayang malaikat ni Ustaz bersayap dan sebagainya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Puan Syahiralia Muhammad. Betul Ustaz. Baik, tentunya bila kita sebut malaikat, betul dalam Al-Quran, kalau dalam ayat ini Allah Ta'ala menggambarkan malaikat itu ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat itu bersayap 2, 3 dan 4. Bahkan bukan terhad kepada 4. Ya, ada dalam riwayat menyatakan, sebagai contoh, pada malam Isra' dan Mi'raj, baginda sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dengan rupa wajah atau rupa bentuk malaikat itu yang sayapnya lebih daripada 400-an kalau saya tak salah dalam riwayat. Maknanya lebih. Dan ada juga dalam riwayat hadis, Allahumma salli ala Muhammad, sebagai contoh dalam hadis 40 yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, yang Iman dan penonton ingat tak, dalam hadis tiba-tiba ada datang seorang lelaki yang mana lelaki ini kelihatan seperti orang yang tak pernah jumpa, tak musafir tapi tak pernah jumpa, yang mana mai duduk berlutut depan Rasulullah, dan dia datang tu dia bertanya 3 soalan. Akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil islam, akhbirni 'anil ihsan, kan? 3 benda tu. Kemudian lepas Rasulullah jawab, dia kata saddaqta, kamu betul. Lepas Nabi jawab, Nabi bagi jawapan soalan yang dia tanya tu, kemudian dia jawab, kamu betul. Jadi lepas dia berlalu pergi, Nabi pun tanya pada sahabat-sahabat, kamu tahukah siapa itu? Sahabat-sahabat kata, kami tak kenal, kamu dan Allah lebih mengetahuinya. Barulah Nabi kata, itulah malaikat yang datang mengajarkan kepada para sahabat tentang 3 perkara penting dalam agama, itulah iman, Islam dan ihsan. Baik, maknanya tuan-tuan, perlu bayang ke tidak? Tak perlu bayanglah. Kan? Kerana apa yang lebih penting, kita memahami bahawasanya malaikat ini, sebagai contoh, kalau seorang tokoh yang bernama Syekh Abdul Rahman Habban Nakah, dia kata malaikat ni, nombor 1, malaikat ini ialah makhluk Allah dari cahaya. Allah Ta'ala cipta dari cahaya. Yang kedua, malaikat ni bersama-sama dengan kita, tapi kita tak nampak lah. Dan setiap kita ni penonton, ada malaikat Al-Hafazah, malaikat yang mencatat apa juga yang kita buat. Ya, yang kita buat ni tuan-tuan, kita niat, baru niat je, macam pagi ni kan,
Sekejap lagi lepas habis siaran tanya Ustaz nak pergi cari nasi dagang lah. Kan? Kalau yang di Terengganu nasi dagang atas tu lah kan. Yang tu yang antara yang masyhur kan. Nak cari nasi kerabu lah, nak cari nasi lemak lah, nak cari roti canai lah kan. Maknanya kita berniat itu pun malaikat dah catat dah. Dah catat dah. Kita niat nak buat baik, malaikat catat dah. Baru niat buat, bila kita buat niat baik tadi, malaikat catat pula buat kali yang kedua. Tetapi kalaulah kita niat nak buat benda jahat, malaikat catat. Tapi tiba-tiba kita tak jadi buat apa yang kita niat nak buat jahat, nak buat maksiat tadi, malaikat padam balik. Maknanya kita mesti ambil perhatian, malaikat ini sentiasa berdamping ataupun ada dengan kita yang akan mencatat satu persatu yang kita buat di atas dunia ini. 2. Nombor 3, malaikat adalah hamba Allah ataupun makhluk Allah yang taat kepada Allah luar biasa. Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya itu yang lebih utama untuk kita fikirkan tentang kejadian malaikat, iaitulah malaikat-malaikat juga merupakan hamba Allah dan itulah bukti akan tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, sahabat kita Al-Syal, soalan yang cukup menarik Ustaz, adakah ayat ini menegaskan pujian itu selayaknya hanya buat Allah dan hanya Dia sahaja berhak menerima pujian dan dipuja? Yang kedua, kaum musyrikin Mekah tahu yang cipta alam semesta ini Allah. Namun, mengapa amalan mereka tidak menunjukkan pemahaman mereka itu sendiri? Okey Ustaz, tafadhal. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Al-Syal yang bertanya. Baik, surah Fatir ini para penonton, ada 3 perkara yang Allah Ta'ala mahu pertegaskan. Yang pertama, ithbat wahdaniyatillah. Untuk mengisbatkan ataupun memperkukuhkan, menegaskan bahawa keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maha esanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi. Allah Taala Maha berkuasa, satu. Yang kedua, itsbat qudratillah. Mengisbatkan, memperkukuhkan, memberi penegasan akan kekuasaan Allah yang Maha berkuasa. Antara buktinya apa? Allah Taala Maha berkuasa menghidupkan semula orang yang telah mati. Menghidupkan semula orang yang telah mati dalam kubur, dihidupkan semula untuk berhadapan dengan alam akhirat. Dan yang ketiga, itsbat sidqur Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan penegasan akan kebenaran Rasulullah, kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, betul Al-Syal, kita mesti puji Allah. Kerana itulah surah Fatir ini dan iman dan berdua sekalian antara 5 buah surah yang mana surah-surah ini Allah Ta'ala mulakan dengan kalimah Alhamdulillah. Nombor 1 tentulah surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua surah Al-An'am, Allah mulakan dengan Alhamdulillah. Yang ketiga surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala mulakan juga dengan Alhamdulillah. Yang keempat surah Saba, Allah Ta'ala mulakan dengan Alhamdulillah. Dan yang kelima, surah Fatir juga Allah Ta'ala mulakan dengan Alhamdulillah. Para penonton, dalam surah Al-Fatihah yang kita duk baca selalu dalam salat, salat fardu, bahkan menjadi rukun salat baca surah Fatihah ni kan, dan yang iman. Betul Ustaz. Para penonton, dalam riwayat sebuah hadis Qudsi, Rasulullah bersabda, apabila kita membaca surah Al-Fatihah, sebagai contoh bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, apabila kita baca 3 ayat ni, Allah Ta'ala menyahut, Allah sahut seruan itu dengan Allah Ta'ala kata apa? Hamba aku ni telah puji aku, hamba aku ini telah muliakan aku, hamba aku ini telah mengagungkan aku. Allah sahut apabila kita baca surah Al-Fatihah. Kemudian bila masuk ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kepada Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala sahut, ini untuk aku. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkaulah wahai Allah Tuhan kami minta tolong. Allah Ta'ala menyahut dengan Allah Ta'ala kata, ini untuk hamba-hamba aku masa'ala, untuk hamba-hamba aku yang minta doa pada aku. Maknanya dak ya iman, bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkaulah Tuhan yang kami sembah dan kepada Engkaulah ya Allah kami minta tolong. Siapa-siapa minta tolong kepada Allah, Allah pasti bantu.
pasti Allah Ta'ala bantu. Kemudian kita minta ihdinas siratal mustaqim. Allah Ta'ala sahut, Allah Ta'ala kata, ini untuk hamba-hambaku. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan seperti jalan orang yang engkau telah beri nikmat. Siapa dia orang yang Allah Ta'ala beri nikmat ini? Dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala perincikan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah ada 4 golongan. Yang pertama, golongan para nabi. Yang kedua, para siddiqin, orang yang membenarkan agama Allah. Yang ketiga, wasyuhada, orang yang syahid, terkorban di jalan Allah, fi sabilillah, syahid. Dan yang keempat, golongan as-salihin, orang-orang yang saleh. Jadi maknanya dari iman yang kita duk baca surah Al-Fatihah, yang kita minta kepada Allah supaya kita ni berada pada jalan yang lurus seperti jalan orang yang telah Allah Ta'ala beri nikmat. Jadi kita mohon kepada Allah supaya kita ini berada dalam 4 golongan ini. Para nabi, para siddiqin, orang yang membenarkan agama Allah, para syuhada, orang yang syahid di jalan Allah, dan yang keempat, para salihin, orang yang saleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalan orang yang sesat, dan bukan juga jalan orang yang Allah Ta'ala murkai. Siapa orang yang Allah murkai? Siapa orang yang Allah Ta'ala tak redha ni? Siapa mereka? Al-Quran memperincikan ada 2 golongan, iaitulah golongan Yahudi dan golongan Nasrani. Sebab apa mereka ini Allah tak redha? Sebab apa mereka ini Allah Ta'ala murka? Sebab mereka ini sombong, mereka ini menyombong, mereka ingkar kepada apa yang telah dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi selayaknya lah kita memuji Allah. Kerana itu dah iman ya. Bila kita buka Quran, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maknanya kita merendahkan diri kita ni hamba. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu baru ayat pertama tuan-tuan. Banyak dah isi-isi penting yang dapat kita belajar. Saya pun nak buka lagu Raihan tadi balik Ustaz. Nak tengok ada apa-apa malaikat. Kita berehat seketika para penonton. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini dalam perbincangan surah Fatir ayat pertama sehingga ayat yang ke-6. Ayat pertama pun dah seronok, ini kan pula ayat kedua sehingga ayat yang ke-6. Lagilah seronok perbincangan kita pada hari ini. Baik Ustaz, kita nak terus raikan soalan sahabat kita ni bersama dengan Sal Rasid Cikci. Dan dialah yang maha perkasa lagi bijaksana. Ini ayat yang kedua. Adakah maksud Allah maha perkasa itu menyatakan tiada satu makhluk lainnya yang dapat mengalahkan Allah, dan Allah maha bijaksana menyatakan segala ketetapan dalam aturan Allah, dan dia maha mengetahui kepada siapa yang perlu dapat rahmat dan siapa yang tidak dapat rahmat darinya. Mohon perkongsian ilmu daripada Al-Fadhil Ustaz. Ni mungkin kita nak membahaskan tentang ayat yang kedua ni, bagaimana hebatnya Allah dan perkasanya Allah SWT. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Penonton sekalian, dalam surah Yasin hari itu kan, kita belajar bagaimana ashab al-qaryah, penduduk kampung itu, yang mana mereka ini menolak 3 orang Rasul. Ya, fa'azzazna bithalithin faqalu. Dah bila tolak 2 orang Rasul ni, mereka reject, mereka tak nak dengar 2 orang Rasul ni, Allah Ta'ala hantar Rasul yang ketiga. Tolak juga naik iman. Sebab apa? Mereka kata kepada 3 orang Rasul itu, hampa ni macam kami je kot. Tak ada beza pun kan. Tak ada beza pun. Tak boleh terbang, tak boleh, tak ada benda pelik lah. Tak boleh jalan atas air pun kan? Mana biasa je, tak ada benda pelik pun. Apa yang istimewanya kamu ni? Jadi kamu dah bila sama macam kami, kamu bukan Rasul utusan Allah pun. Kamu ni mereka-reka je. Baik, para penonton, ayat ini ni yang sahabat kita tanya tadi, wa huwal azizul hakim. Allah Ta'ala maha berkuasa lagi maha bijaksana. Baik,
ayat 1 dan 2 ni Allah Ta'ala nak menempelak golongan musyrikin Makkah, golongan Quraisy ni yang sombong dan angkuh. Allah Ta'ala tempelak mereka ini, ya. Allah Ta'ala suruh kita ni perhati diri kita ni. Diri kita ni pun dah ada luar biasanya. Kita sendiri pun, kewujudan kita ni pun ialah tanda kebesaran Allah. Jadi fikirlah, bukalah minda kamu, bukalah hati kamu, fikirlah sikit, orang Penang kata. Orang Batu Mau, orang Sungai Ara, orang Penang yang tonton kita ni, kan? Maknanya fikirlah sikit, tengok tubuh kamu tu. Dai Iman, ada dalam catatan seorang tokoh atheism, seorang tokoh atheist, namanya dulu Dr. Anthony Flew. Dr. Anthony Flew ni tuan-tuan, dia memang menjadi pakar rujuk golongan atheist, ya, pakar rujuk atheism selama 50 tahun. Lama. Makna 50 tahun dia ni jadi pakar rujuk lah. Kan? Orang yang tidak percaya agama, tidak percaya ketuhanan, kan? Inilah dia punya mentor dia, dia punya rujukan dia. Dia pernah berdebat di Oxford. Dan selepas dia menjadi guru besar dalam ajaran ataupun anutan atheism ataupun atheist ini, tiba-tiba pada tahun 2004, tahun 2004 dia isytiharkan there is a God. Pula dah. Dia kata Tuhan tu ada. Dia dah ubah pendirian dia, tiba-tiba dia kata Tuhan tu ada. Sebelum ni dia tak percaya ketuhanan, dia tak percaya pada agama. Tapi tahun 2004 dia kata Tuhan tu ada. Sebab apa? Rupa-rupanya dia mengkaji DNA manusia. Bila dia kaji DNA manusia, Dr. Anthony Flew kata, ni luar biasa. Dia kata, sebab setiap orang ni DNA dia berbeza. Iman, cuba kita angkat sekejap ibu jari kita. Kan, penonton sekalian, kita tengok kan, tak samalah ibu jari kita ni. Betul Ustaz. Tak sama. Kan, cop jari kita ni tak sama. Tak sama. Kan? Itu satu contoh. Kemudian DNA kita ni berbeza. Ada yang bibir tebal, ada kulit sawo matang, ada yang hitam manis, ada yang putih melepak, macam-macam lah kan. Jadi, apabila dia membuat kajian tentang DNA manusia yang berbeza-beza setiap orang ni, dia kata ini bukan benda yang berlaku dengan sendiri. Pasti ada Tuhan yang buat perkara ini. Jadi bila dia kata there is a God, ada Tuhan, telah menggemparkan dunia etis. Jadi penonton sekalian, apa yang kita nak kaitkan ayat nombor 1 dan ayat nombor 2 dalam surah Fatir ini, Allah Ta'ala suruh kita perhati diri kita ini. Perhati, duduk sorang-sorang, muhasabah diri, renung dalam-dalam penciptaan kita sebagai hamba Allah. Baru kita tahu kita ni kecil sahaja. Kan, dan iman kita ni, ya Allah, Allah, kita ni punyalah lemah, selalu terlupa. Kan, rumah kita apartmen tingkat 10. Kan, tiba-tiba dah turun bawah, dah sampai di bawah lobi dah, dan Yaman. Tinggal kunci kereta pula. Lima rosak pula dah. Naik tangga kan. Jadi maknanya, nak jaga kunci kereta pun kita tak mampu, apatah lagi, ya, nak bandingkan, tengoklah bagaimana maha kuasanya Allah. Allah Ta'ala tadbir alam ini, malam, siang, berganti, bersilih malam, matahari, bintang, bulan, semuanya bekerja ataupun mengikut aturan Allah. Ini maha hebatnya Allah. Wa huwal azizul hakim. Wallahu a'lam. Masya-Allah Ustaz. Sahabat kita Sahziatus Siddiq. Ayat yang kedua, bagaimana bagi individu yang menyalahkan sesuatu perkara yang memudaratkan dirinya, sedangkan itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tanpa izinnya pasti perkara itu tak jadi. Bagaimana untuk merasakan perkara yang memudaratkan itu merupakan satu nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengelakkan perkara yang lebih buruk lagi akan berlaku. Kadang jenis orang yang tak percaya takdir ni Ustaz. Tafadhal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Puan Sahziatus Siddiq yang bertanya soalan sangat baik. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Surah Al-Baqarah ayat 155.
Allah Ta'ala menyatakan kita semua ni memang akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kehilangan ataupun kemusnahan harta benda dan sebagainya. Maknanya memang hidup kita ni pasti Allah Ta'ala uji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala jadikan kematian dan kehidupan itu adalah untuk Allah Ta'ala uji kita. Apa sebab Allah Ta'ala uji kita, puan dan tuan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala nak uji kita, Allah Ta'ala nak lihat di kalangan kita hamba-hamba Allah ni siapakah yang paling baik amalannya. Sebagai contoh dalam tafsir Imam Al-Qurtubi menyatakan maksud ayat ini ialah Allah Ta'ala nak uji kita ni siapa paling sabar, siapa paling tabah, siapa paling redha, siapa paling bersungguh-sungguh berikhtiar mencari kesembuhan, siapa yang paling bermuhasabah diri. Maknanya yang paling baik tadi. Jadi maknanya kita kena letakkan, kita mesti faham hidup ini memang pentas ujian. Bila kita nak berehat, nanti kita meninggal dunia, duduk dalam alam barzakh. Bila kita duduk di alam barzakh, berehatlah. Waktu itu ialah waktu untuk kita berehat. Jadi bila kita faham ujian ini memang datang kepada manusia, jadi kita melatih diri kita supaya kita ini redha dengan ujian. Kerana itu Nabi SAW sebut, ya puan dan tuan, Allah Ta'ala bagi ujian kepada kita ni kerana dua perkara. Nombor satu, Allah Ta'ala nak kita ni diangkat darjat. Ya, satu. Yang kedua, bila mana Allah uji kita tu, tandanya Allah Ta'ala nakkan kebaikan kepada kita. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, kata Nabi. Bila Allah Ta'ala nakkan kepada kita kebaikan ni, Allah Ta'ala akan uji kita. Kerana itulah kan Nabi ajar pada kita bila kita terima ujian, jangan lupa doa ini tuan-tuan dan puan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kami datang dan kepada Allah jualah kami dikembalikan. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, tolonglah engkau berilah pahala atas ujian musibah yang engkau beri kepada aku ini, ya Allah. Wa akhlif li khairan minha. Dan ya Allah, engkau gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik. Dalam surah apa, Dak Iman? Inna ma'al usri yusra tu. Surah apa ya? Surah tak apa. keluar, kita cari depan ni. Saya pun tak keluar tu. Saya tanya tu. Tolong bagi tahu. Tolong tulis di Facebook kita. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan itu pasti ada kemudahannya. Kerana itulah para ulama tafsir kata, Dak Iman dan sahabat sekalian, makin besar, makin berat ujian kita itu, tandanya di depan nanti Allah Ta'ala nak bagi kegembiraan yang besar pada kita, kebahagiaan yang besar pada kita. Bila tu? Tak tahulah. Kan? Itu menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia letak duduknya, kita yakin dan kita percaya memang dunia ini tempat untuk kita diuji, tetapi ujian itu Allah Ta'ala akan berikan kebaikan kepada kita. Wallahu a'lam. Maknanya ini satu prinsip yang kita kena letak dalam diri kita, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha berkuasa dan dia akan beri apa saja dia nak beri. Tak ada siapa pun yang boleh halang. Dan begitu juga bila mana Allah SWT berikan ujian kepada kita, sebenarnya Allah nak memberikan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Baik para penonton sekalian, kita ada lagi soalan bersama dengan sahabat kita di Facebook bersama dengan Ana Karnina. Masya Allah. Ayat yang ketiga, Ustaz. Ya. Adakah pada ayat ini Allah SWT menyatakan menjaga diri agar selalu merendahkan diri supaya bersyukur dengan semua nikmat itu datangnya dari Allah SWT dengan melakukan ibadah kepadanya agar taat dan menjauhkan segala larangannya? Tetapi mengapakah sifat manusia sering alpa dan gemar melakukan dosa walaupun sudah tahu perkara itu maksiat dan dosa besar, meninggalkan solat 5 waktu? Mohon penjelasan daripada Al-Fadhil Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puan Aina Karnina. Sedap nama puan. Alhamdulillah, kita doakan puan kita sihat sejahtera bersama keluarga, insya-Allah. Ayat nombor 3 ni, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai manusia, kenangkanlah nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada kamu. Ayat ni Allah Ta'ala perintahkan. Tengok, Allah Ta'ala mulakan ayat ini, ya ayyuhan nas, wahai manusia.
Kan maknanya ayat ni kepada semua orang ni, kepada semua orang. Kenanglah nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita. Nombor satu, tengok penciptaan diri kita. Dulu kita sebesar tapak tangan ni je, kan? Kita dilahirkan, diputerakan, diputrikan, kan? Allah Taala lahirkan kita ke atas dunia ini. Kenang kan, dulu kita lemah, kan? Kemudian boleh bertatih, kan? Belajar nak berjalan, kan? Sekejap jatuh, bangun balik, terlanggar tiang pula, kan? Maknanya dulu kita lemah, tapi sekarang ini Allah Taala berikan kekuatan demi kekuatan kepada kita. Samalah dalam sejarah hidup kita, dulu kita susah, sekarang ni Allah Taala berikan kepada kita kemewahan, Allah Taala berikan kepada kita kesenangan. Jadi jangan lupa nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita itu. Ada iman, kadang kita terlupa nikmat yang kecil. Nikmat tu besar tapi kita pandang kecil. Apa nikmat, tuan-tuan? Kan sebagai contoh, nikmat tidur. Kan nikmat tidur malam tu. Cuba bayangkan, tuan-tuan puan-puan, kalaulah kita tidur malam tu, nyamuk tak berhenti-henti datang menyerang kita. Ataupun datanglah kerengga semut daripada mana main kacau kita, kan. Tapi alhamdulillah Allah Taala jaga kita, tak masuklah semut ke nyamuk ke dalam telinga kita, dalam hidung kita, tak masuk. Maknanya Allah Taala berikan kepada kita nikmat tidur tadi. Kan itu sekecil-kecil nikmat yang kita tak pernah ucap terima kasih pun pada Allah. Kan nikmat bernafas. Cuba bayangkan kalau Allah Taala bagi nafas kita ni mengikut amalan. Kan siapa yang amalan lebih, oksigen dia lebih. Berat kita, kan? Tapi dah Allah Taala bagi semua sama. Sebab apa? Sebabnya Allah Taala suruh kita ni, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Manusia, beringatlah, perhatilah nikmat yang Allah Taala bagi kepada tubuh kamu itu. Kenanglah. Maknanya kita ni selalu jadi hamba Allah yang lupa diri. Bila kita susah, baru ingat Allah Ta'ala. Bila kita senang, dah lupa Allah. Lebih parah lagi, ketika kita diuji pun kita jauh daripada Allah. Ini lebih parah. Na'udzubillah. Nikmat ni biasanya orang akan kenang ketika mana dia hilang, Ustaz, kan? Ya, betul. Bila dia hilang ni baru kita akan hargai. Bila benda tu duduk depan mata, kita tak akan pernah rasa nak bersyukur dengan perkara tersebut. Dan yang apa yang kita nampak, benda yang kita tak dapat lagi. Ni tak dapat lagi, ni tak dapat lagi. Pada depan mata kita ni, banyak dah anak-anak kita, suami kita yang soleh dan sebagainya. Baik Ustaz, perbincangan kita semakin hangat dan semakin menarik. Tapi para penonton, jangan berganjak lagi. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang kekal setia bersama dengan kita pada hari ini. Kita nak tadabbur ayat suci Al-Quran dalam surah Fatir ayat pertama sehingga ayat yang ke-6. Kita dah masuk ayat ketiga dah, Ustaz. Alhamdulillah. Kita cerita tentang nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang Ustaz, bila kita melihatkan nikmat macam pagi-pagi ni Ustaz, nikmat paling best sekali buang air, Ustaz. Oh, betul. Betul. Ya Allah, kadang orang tak pernah ni, kadang keluar pada toilet tu dia tahu, wah, lega tu Sedangkan kita kena bersyukur di atas nikmat. Ustaz, Mak Eton ni dia ada satu soalan menarik. Mak Eton, boleh kita raihkan, Ustaz? Boleh, silakan. Baik. Silakan. Surah Al-Fatir ayat yang ketiga. Wahai manusia, kenangkanlah nikmat Allah yang telah dikurniakannya kepada kamu. Tidak ada sama sekali yang menciptakan suatu selain daripada Allah. Ia memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi. Tiada Tuhan melainkan Dia. Maka mengapa kamu rela dipalingkan, yakni dari menyembahnya? Soalan saya, dengan siapa amaran ini diberikan? Fadal Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Mak Etun bertanya. Soalan yang sangat baik. Ayat 3 ini ditujukan kepada musyrikin Mekah ataupun orang-orang Quraisy. Sebab orang Quraisy ini, musyrikin Mekah, mereka menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita kepada mereka, tinggallah amalan syirik, jangan menduakan Allah, jangan syirikkan Allah. Mereka tetap mensyirikkan Allah. Ya. Kerana itu ayat ini Allah Taala suruh kenang nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita ni. Sebab apa? Sebab sifat sombong, sifat takabur, ya, musyrikin Makkah. Kerana itulah, kalau kita tengok dalam sejarah sebagai contoh, Abu Jahal. Abu Jahal ni, penonton sekalian, dia bukan tak kenal Rasulullah,
Ya, bukan dia tak tahu perangai ataupun akhlak mulia Rasulullah, dan dia memang suka dengar ayat Al-Quran. Dia memang tergoda dan dia memang terpesona dengan Al-Quranul Karim. Itu Abu Jahal. Kemudian Al-Walid Al-Mughirah juga, ya, dia memang suka ataupun suka dengar Quran ni. Kalau Abu Jahal tadi suka dengar Quran, tapi mereka tolak Quran tu kerana apa? Kerana ego, kerana pentingkan diri sendiri, kerana sombong, bongkak dan sebagainya. Jadi apa yang Mak Eton sebutkan tadi ialah ayat ni memang Allah Ta'ala turunkan kepada musyrikin Mekah. Tetapi tuan-tuan dan puan, ayat ni yang kita kena ambil pedoman. Kerana kita bimbang, boleh jadi kita juga jadi orang yang kufur nikmat. Boleh jadi sekarang ni kita juga orang yang kufur nikmat. Apa tanda orang yang kufur nikmat? Tak terima kasih kepada orang. Ya, bila orang buat kebaikan kepada kita, kita tak terima kasih pada dia, bahkan kita merendah-rendahkan kepada orang tadi. Kerana itulah tuan-tuan, sebagai contoh kita di pejabat kan, ya betul, kita person in charge, kita PIC program tersebut. Kalaulah program kita tu berjaya, kan, dipuji oleh pengarah, dipuji oleh pengurus, jangan kita menganggap kerja itu hasil kerja kita seorang-seorang. Jangan lupa penonton sekalian, ya, ketika kita nak mesyuarat, ada orang yang tugas dia menyediakan dokumen mesyuarat, letak folder mesyuarat atas meja mesyuarat elok-elok. Sebelum orang masuk dalam bilik mesyuarat, ada petugas yang datang membersihkan meja, membersihkan lantai, kan? Maknanya setiap kita ni saling memerlukan di antara satu dengan yang lain. Jadi maknanya dah Imam, apa kita nak sebut? Walaupun program kita berjaya, jangan sombong kata, ni tengok program aku seorang je ni. Jangan kita menidakkan usaha sesiapa pun, walaupun sekecil-kecil benda. Islam ajar pada kita ucap terima kasih. Kerana itu dalam riwayat ada sebut, sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, mereka itu tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi maknanya setiap kebaikan yang orang buat pada kita, jangan lupa kita ucap terima kasih. Kenapa? Itu sebagai tanda kita syukur kepada Allah. Kerana itu dah Iman, penonton sekalian, ada dua patah perkataan yang sangat impact, sangat berkuasa dalam hidup kita ni. Dua perkataan saja. Terima kasih. Kan? Setiap apa kebaikan yang orang buat, kita ucap terima kasih. Ya, terima kasih. Inilah perkataan yang sangat power, yang menyebabkan seseorang itu rasa dihargai dan rasa termotivasi. Masya Allah Ustaz. Tapi saya sebenarnya tenanti-nanti ayat keempat ni Ustaz. Ya. Yang mana kita ni kadang-kadang disebabkan duit tak ada sikit pun kita dah rasa beban. Kadang-kadang sebabkan sakit lutut sikit pun kita rasa beban. Tapi sebenarnya Ustaz, ayat keempat ni memberikan kita satu motivasi dan semangat yang jitu Ustaz, bahawa seberat-berat ujian kita pun ada lagi ujian yang lebih berat daripada itu. Mungkin kita boleh tadabbur ayat keempat Ustaz? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ilallahi turja'ul umur. Dan jika mereka mendustakan kamu wahai Muhammad, maka sesungguhnya rasul-rasul terdahulu sebelum kamu juga telah didustakan oleh kaumnya masing-masing. Dan ingatlah kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. Baik, saya nak kaitkan apa yang Datuk Iman sebut tadi. Baik, ayat 4 ni lah penonton sekalian, Allah Ta'ala nak bagi semangat kepada Nabi Muhammad. Bila musyrikin Mekah buat macam-macam pada Rasulullah, ugut, ancam, pulau, kan, sampai nak ugut bunuh nanti, Allah Ta'ala bagi kekuatan. Ayat nombor 4 ni lah, hei Muhammad, kalau mereka tu tak percaya kepada kamu, mereka mendustakan kamu, ingat, Rasul-Rasul terdahulu juga melalui ujian macam kamu juga, kan? Dan wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah jualah semuanya, itu kita kembalikan kepada Allah. Jadi tuan-tuan, kerana itulah Al-Quran ini, bila kita baca Al-Quran, ya, isi Al-Quran itu antaranya nombor satu, Allah Ta'ala akan cerita tentang hari akhirat, hari pembalasan. Yang kedua, Allah Ta'ala juga cerita dalam Al-Quran kisah-kisah kaum-kaum terdahulu. Sebab apa? Sebabnya ialah Allah Ta'ala nak memberikan panduan, pedoman dan motivasi kepada kita.
Kerana itu tuan-tuan perempuan, bila kita murung, kita rasa sedih, rasa tak kuat, rasa kurang semangat, ya, rasa sentak, baca Quran. Baca Quran sambil kita mentadabbur maknanya. Kerana itu ada seorang tokoh, Ali bin Fudail bin Iyad, anak kepada Fudail bin Iyad. Dia ni Dai Aiman dalam riwayat mencatatkan dia tak boleh dengar ayat Quran yang cerita tentang azab-azab di hari akhirat. Dia tak boleh, dia takut sungguh-sungguh. Dalam satu riwayat, ketika Fudail bin Iyad jadi imam, dia tengok belakang tak ada Ali ni, anak dia tak ada. Jadi dia kata, line clear, bolehlah dia baca ayat-ayat tentang azab. Kan? Dia jadi imam, Fudail bin Iyad baca ayat Quran tentang azab Allah. Dia tak perasan yang anak dia ada belakang. Oh. Jadi Ali bin Fudail bin Iyad bila dengar ayat Quran tentang azab di hari akhirat nanti, terus jatuh pingsan Ali bin Fudail bin Iyad. Bahkan dalam riwayat mengatakan meninggal dunia Ali bin Fudail bin Iyad. Mati sebab apa? Kerana dengar ayat Quran takut kepada azab api neraka, azab akhirat, takut sungguh-sungguh. Jadi kita nak ambil pedoman ini ialah kita mesti membaca Al-Quran sebagai untuk kita mendapat rahmat dan petunjuk. Kerana itu dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan, in huwa illa zikrun. Al-Quran itu ialah zikir. Para ulama bahas apa makna zikir, apa makna Quran itu sebagai zikir. Nombor satu, Al-Quran ni sifat dia mengulang-ulang peringatan kepada kita. Dia ulang, sebagai contoh kan, dan memang kadang-kadang kita dah baca ayat ni dalam surah Fatir. Tiba-tiba dalam surah Sabah nanti ada pula ayat tu. Jadi Quran ni memang mengulang-ulang, dan sesiapa yang ikut Quran berjaya di dunia dan akhirat. Satu. Nombor dua, Al-Quran ini sebagai zikir. Kerana itulah para ulama kata, dan iman, zikir yang paling afdal baca Quran. Kerana itulah penutusnya, sambil-sambil nak tunggu LRT ke ERL ke, sambil-sambil nak tunggu meeting kan, bacalah Quran. Kan hari ni kita ada telefon bimbit. Sudah ada atau tidak apps Quran dalam telefon bimbit kita? Cek, okey, cek dan Iman. Sementara saya nak cek ni, kita nak berehat seketika. Kita dah tamat dari TV3, kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Sementara nak tunggu tu, kita baca Quran dulu. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, sebesar-besar ujian kita pun kita kena melihat kepada cabaran dan ujian yang dihadapi oleh Nabi-Nabi terdahulu, supaya kita rasa bahawa ujian kita ni tak adalah besar mana, dan mudah-mudahan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, ya, akan datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelesaikan segala masalah kita. Baik, kita masih lagi dalam perbincangan surah Fatir ayat pertama sehingga ayat yang ke-6, dan sekarang ni kita masih lagi pada ayat yang ke-4. Tadi Ustaz dah cerita dah bagaimana Allah memberi satu pujukan kepada Nabi SAW kan. Jadi sahabat kita ni Intan Zurina Abdul Razak ada satu soalan menarik. Ayat yang ke-4 mengenai ayat tasliyah, itu pujukan kepada Nabi Muhammad SAW apabila dakwah baginda ditolak kaum kafir. Apa yang boleh dipelajari oleh para asatizah, malah orang awam sendiri, tentang cabaran berdakwah di zaman kini bersabitan dengan ayat tersebut? Terima kasih Ustaz. Tafadhal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Puan Intan Zurina yang memberikan pendapat. Betul, apabila kita membaca Al-Quran, tentu sekali lah Al-Quran memberikan kekuatan kepada kita. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu beransur-ansur, bertahap-tahap, sebagai syifa, sebagai ubat hati kita. Wa rahmatun lil mu'minin, dan Al-Quran itu sebagai rahmat bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak banding dakwah kita dan juga cabaran dakwah Rasulullah, Allah tak boleh nak bandinglah kan. Nabi
datang ujian lepas satu, lepas satu. Ni Nabi. Dan iman Nabi. Kan Rasul ni, kekasih Allah pun diuji seteruk itu. Dan juga para Nabi, para Rasul sebelum itu. Sebagai contoh Nabi Allah Ibrahim dibakar hidup-hidup. Satu penduduk, satu negeri tu tak beriman kepada Allah. Dan satu negeri tu lawan Nabi Ibrahim seorang-seorang. Kita tuan-tuan, orang baru kata je, cuik je dalam Facebook kita kan. Orang cuik je, dah rasa nak tutup akaun Facebook kan. Maknanya tak tahan lasak. Jadi, maknanya apabila kita membaca sirah, apabila kita membaca ayat Al-Quranul Karim yang menceritakan bagaimana panjangnya dakwah para rasul sebelum ini, kan ratusan tahun, 950 tahun berdakwah, yang ikut berdakwah berapa puluh orang je, kan. Jadi maknanya tuan-tuan, tentunya dakwah ini mesti kita teruskan. Kerana apa? Inilah jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu kita pergi jauh-jauh, kita dakwah dalam keluarga kita. Suami, jangan lupa kita sebagai suami, kita sebagai seorang ayah, tugas kita kena tunjuk contoh, bimbing isteri dan anak-anak dalam rumah kita. Ya. Isteri juga begitu, mesti sokong, support suami dan jadi ibu yang baik, menunjuk contoh, bimbing anak-anak, jadi anak-anak yang saleh dan salihah. Kerana itu Ustaz Aiman, dalam rumah kita penonton sekalian kan, hidup dua benda, mesti hidup dua benda. Yang pertama, hidupkan salat. Salat jamaah mesti hidup dalam rumah. Dan yang kedua, hidupkan Al-Quran. Baca Quran, dengar tazkirah Al-Quran, beri peringatan Al-Quran. Bila hidup dua benda ini dalam rumah tangga, insya-Allah Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itulah dia Ustaz. Ada seorang ustaz ni, dia bagi tahu kepada saya, kamu ni nak berdakwah bukan nak jadikan orang baik, tapi berdakwahlah kerana ini tanggungjawab kita untuk sama-sama menyeru kepada kebaikan, menyambung perjuangan baginda SAW. Betul begitu saya. Betul. Baik Ustaz, kita nak terus kepada ayat nombor 5. Boleh ke kita raikan soalan sahabat kita ni Ustaz? Bersama dengan Izara, mengapakah terdapat perbezaan seruan Allah menyatakan wahai manusia? Dalam ayat kelima ini, ada ketika Allah menyeru wahai orang-orang yang beriman. Apakah terdapat perbezaan tentang seruan itu dan konsep untuk kita fahami di antara perbezaan seruan ini? Yang kedua, bagaimana yang dikatakan kehidupan dunia itu memperdayakan kita sebagai hambanya? Bagaimana untuk mengimbangi masa urusan dalam kehidupan dunia dan akhirat itu agar ianya seimbang lantas memasukkan seorang itu ke syurga Allah Subhanahu wa taala? Ustaz. Baik, terima kasih Puan Izara. Nombor 1. Kenapa Allah Ta'ala gunakan ya ayuhan nas? Ini sebagai bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala sentiasa menyeru semua hamba-hambanya. Tak kira siapa-siapa pun Allah Ta'ala seru. Dan tengok maha kasih sayangnya Allah. Kerana itu dari Aiman, bila kita baca sifat Allah Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman ini semua orang dapat. Orang itu tak semayang ke, orang tu semayang ke, orang tu beriman ke, tak beriman ke, Ar-Rahman, nikmat ini semua melimpah kepada semua orang. Kerana tu kita tengok kan, orang ni tak semayang pun ataupun tak beriman pun, tapi dialah orang paling kaya atas dunia ni. Kan? Itu tandanya maha Ar-Rahmannya Allah Ta'ala, pemurahnya Allah Ta'ala bagi kepada semua orang. Ya. Tetapi nikmat Ar-Rahim, maha mengasihani. Nikmat ini hanya Allah Ta'ala berikan kepada orang beriman. Di hari akhirat, orang yang tak beriman, dia tak dapat ni sifat Ar-Rahim ini. Allah tidak ada kasih belas kepada orang yang tidak beriman. Akan diazab oleh Allah di hari akhirat nanti. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kerana itulah ya, bila kita membaca ayat ya ayuhan nas, maha kasih sayangnya Allah Ta'ala tidak akan azab sesuatu kaum itu, melainkan Allah hantar Rasul terlebih dahulu. Allah hantarkan Al-Quran kepada orang itu. Kan? Maknanya Allah Ta'ala hantar Rasul, bagi taklim, ya, bagi pengajaran, berikan peringatan. Allah tidak akan hukum terus.
Bahkan Allah Ta'ala tangguhkan hukuman kepada kita umat Muhammad ni. Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, masa demi masa Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kerana itu dah imankan setiap sepertiga malam. Setiap hari sepertiga malam Allah Ta'ala bertanya kepada hamba-hamba. Allah Ta'ala tanya kita, mana hamba aku yang nak minta ampun? Mana dia? Mana hamba-hamba aku yang ada hajat, ada permohonan? Mana dia? Allah Ta'ala tanya setiap hari pada waktu sepertiga malam. Cumanya itulah dak iman kita, masuk saya ni pun kita jarang bangunlah sepertiga malam kan. Kerana kita dibuai mimpi indah kan, tidur sedap atas katil kan, berdingin, berhawa dingin pula kan. Jadi sedangkan pada waktu sepertiga malam itulah waktu yang sangat perdana. Baik, itu nombor satu. Nombor dua, masa. Tuan-tuan, kerana itulah bila Puan Intan sebut tadi, kehidupan dunia itu memperdayakan kita sebagai hamba. Bagaimana yang dikatakan dunia itu perdayakan kita? Kerana itulah Nabi SAW sebut, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Nabi kata dua nikmat yang selalu manusia lupa. Yang pertama, nikmat sihat, nikmat kesihatan. Yang kedua, nikmat masa. Jadi tuan-tuan, dunia yang memperdayakan kita ialah bagaimana masa 24 jam sehari, 7 hari seminggu itu kita bazirkan begitu sahaja. Kita tak kenal waktu semayang bila, kan? Kita tak peduli, kita langgar hukum hakam Tuhan. Kita langgar, kita tak peduli, tak pernah tanya pun apa hukum Allah. Kita tak pernah pun tanya benda itu, kita langgar aja. Ini dunia itu akan memperdayakan kita. Kerana itulah tuan-tuan, dalam riwayat kata dunia ni sijnul mukmin. Dunia ni memang penjara bagi orang beriman. Dunia penjara bagi orang beriman. Sebab apa penjara? Sebab orang beriman ini atas dunia dia ada peraturan-peraturan tertentu. Ada hukum hakam yang mesti dia ikut, tak boleh langgar. Tapi tuan-tuan, orang yang berpenat lelah atas dunia ni kan, Nabi SAW gambarkan dalam satu hadis. Allah Ta'ala ambil seorang hamba Allah yang atas dunia dulu, dia penat sungguh diuji oleh Allah. Penat dia diuji oleh Allah. Ya, dimasukkan dia dalam syurga beberapa saat, beberapa minit, angkat balik. Celup sekejap, angkat balik. Allah Ta'ala tanya hamba Allah itu, atas dunia dulu, kamu teruk diuji. Kamu penat ke dengan ujian dulu? Ditanya kepada dia. Apa jawab hamba Allah ahli syurga ini? Dia jawab, wahai Allah, aku lupa segala ujian cabaran yang kau bagi pada aku dulu. Aku dah tak ingat, ya Allah. Sebab apa? Sebab seronok masuk syurga, walaupun beberapa saat, beberapa minit saja masuk syurga, lupa langsung 30 tahun, 40 tahun diuji oleh Allah atas dunia dulu. Tapi dalam hadis ini Allah Ta'ala bagi tahu, Nabi SAW bagi tahu, diambil pula orang ahli neraka. Atas dunia dulu dialah yang buat jahat, yang buat maksiat. Dialah yang buat jahat maksiat. Bila masuk dalam neraka, dicelup sekejap, bila diangkat balik, Allah Ta'ala tanya dia, dulu di atas dunia kan kamu buat sesuka hati kamu tak peduli hukum hakam, seronok ke dulu atas dunia? Dan Iman, apa jawapan hamba Allah ni, kita jawab depan ni. Apa dia jawab dulu? Saya pula dah tunggu-tunggu ni, Ustaz. Ya Allah, ya Tuhanku. Para penonton sekalian, nak tahu apa jawapannya dan kupasan selepas ini, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru wa ghani,
أنت مصباح الصدور. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang kekal setia bersama dengan kita pada hari ini bagi membicarakan surah Fatir ayat pertama sehingga ayat yang ke-6. Dan Alhamdulillah kita pun dah sampai ayat yang ke-5 ni, yang mana sahabat di Facebook kita ni ada satu soalan menarik Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Kita ikannya Ustaz Ya, bersama dengan silakan. Jura Azlin Sufyan. Berdasarkan petikan ayat yang ke-5 ini, dan sekali-kali janganlah syaitan memperdayakan kamu tentang Allah. Apa maksud memperdayakan tentang Allah? Dan yang kedua, semua golongan yakni orang kafir, musyrik, orang yang jahil ataupun orang alim tidak terlepas dari bisikan dan hasutan syaitan. Untuk orang mukmin itu, apakah senjata untuk melepaskan diri dari belenggu syaitan? Fadhal Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Puan Jura Azlin Sufyan. Betul, ayat nombor 5 dan ayat nombor 6 ni Allah Ta'ala peringatkan kita berulang kali. Ayat ni kalau boleh kita tampal di depan meja kita kan. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah maha benar. Apa yang Allah Ta'ala janji? Allah janji untuk membalas setiap amalan kita ni. Yang baik dapat pahala, syurga lah tempatnya. Maksiat, dosa, kemungkaran, hati-hati. Dosa itu adalah dosa itulah yang akan dihukum di hari akhirat nanti. Dan Allah Ta'ala peringatkan kita, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kamu diperdayakan dengan kehidupan, janganlah kamu diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia. Ini kita kena beringat, jangan kita terpedaya dengan kesenangan di atas dunia ni. Duit itu tak salah, tapi cara kita memandang dan mengurus duit atau kemewahan itu salah. Ni'mal malu salih inda rajul salih. Sebaik-baik harta itu ialah pada tangan orang yang saleh. Kita harta banyak, bagus. Banyakkan sedekah, banyak infak, tolong ibu bapa kita, tolong adik-beradik kita. Bagus. Bayar zakat kan? Jangan kita jadi macam Qarun, macam Fir'aun. Banyak harta tapi lupa Allah, lawan Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan yang kita mesti ingat. Dan wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah syaitan yang menjadi sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurkaan Allah. Ni Allah Ta'ala peringat kita ni, jangan tertipu dengan syaitan. Syaitan ni memang cekap. Memang cekap dari iman. Dia akan bisik, dia akan pujuk kita supaya kita ni jadi orang berdosa. Kalau dia gagal pujuk kita buat dosa, dari iman, dia akan pujuk kita buat 99 kebaikan, tetapi dalam setiap kebaikan itu ada perasaan sombong, riak, takabur, bajet bagus dan sebagainya. Yang menyebabkan amalan kita tu tak ikhlas. Bila tak ikhlas, inilah yang kita takut. Amalan kita itu seperti debu-debu yang berterbangan, tak masuk pun dalam akaun pahala kita. Sebab orang apa? yang kaki solat pun kena bisik juga. Betul. Bila dia kacau niat kita ni kan, semayang nak menunjuk-nunjuk. Bila balik rumah pak mertua, rajin semayang, jadi imam kan, alhamdulillah. Tapi bila rumah sendiri, tak semayang. Jadi yang kita takut, buat amalan kerana orang. Yang itu kita takut, menghilangkan ikhlas. Baik Ustaz. Kita nak melihatkan juga Ustaz, maknanya secara fitrahnya manusia ni dia tak nak melakukan kejahatan, tetapi bagaimana dengan tipu helah yang dilakukan oleh syaitan ni menyebabkan kita ni terpedaya dalam melakukan dosa ataupun maksiat. Mungkin kita nak tadabbur sikit Ustaz ayat yang ke-6 ini, untuk menjadikan pedoman dalam kehidupan kita. Tafadhal Ustaz. Ayat nombor 6, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dan sebenarnya dialah
ataupun dia hanyalah, sebenarnya syaitan itu dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi dari penduduk neraka. Baik, seronoknya tafsir kita ni Pimpinan Ar-Rahman, pada ayat nombor 6 ni dicatat nombor kita sebut sebagai nota kaki 1480 dicatat di sini. Baik, ditulis di bawah ini dalam nota kaki, ayat ini menyatakan permusuhan syaitan terhadap manusia dan tipu dayanya yang mesti jauhi. Kerana itu ada satu kitab yang ditulis oleh Ibnul Jauzi, kalau saya tak salah, kitabnya berjudul Talbis Iblis, tipu daya muslihat iblis ataupun syaitan. Betul macam yang Imam sebut tadi, ketika kita buat amalan ibadat pun dia racun kita. Sebagai contoh kan, kita baru balik umrah, kan, kita jumpa kawan-kawan kan, oh aku ni alhamdulillah umrah ni dah 20 kali dah pergi. Tengok gaya cerita 20 kali pergi tu, rasa riak, sombong, takabur. Kan, maknanya tengok jarum-jarum halus syaitan tu, ketika kita buat amalan pun dia merosakkan amal kita. Kerana itu dah iman kita kena sentiasa tazkiyah hati kita ni. Hati kita ni mesti sentiasa dibersihkan, menghilangkan penyakit hubbud dunia. Cintakan dunia ni kita mesti hilangkan. Ya, maknanya dunia ni berpada-padalah. Ya, berpada-padalah, dan jadikan dunia ini sebagai tempat untuk kita bercucuk tanam, untuk kita dapat pulangan kita di hari akhirat. Karena itulah pagi-pagi ni kan, yang mana dah sampai pejabat, niat azam kita duduk di pejabat hari ni 8 jam 9 jam di pejabat ni, kita nak buat baik pada orang. Bila kita terima tetamu ataupun pengunjung di kaunter kita ni, berikanlah senyuman. Kita bekerja jangan marah-marah tapi biarlah kita kerja ramah-ramah kan. Maknanya kerja membahagiakan orang, membantu orang, menyelesaikan masalah orang. Ni semangat inilah yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Mungkin syaitan ni akan merasa putus asa untuk menjadikan kita ini seorang yang jahat, Ustaz. Tapi saya rasa malaikat tak pernah putus asa dalam merasakan kita ini sentiasa baik di mata manusia. Itu yang perlu kita hati-hati, Ustaz, ya. Baik, Ustaz, sahabat kita ada soalan, mungkin ni soalan terakhir mungkin, Ustaz, bersama dengan Sirna. Masya-Allah, Sirna, Ustaz. Apakah antara pintu-pintu yang membolehkan syaitan memasuki ke dalam hati manusia hingga menyesatkan, dan golongan yang bagaimanakah yang ditakuti oleh syaitan? Fadal, Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syaitan ni memang dia dah berjanji dengan Allah Azza wa Jalla. Dia nak hasut kita sampai ke penghujung usia kita, sampai hujung umur kita. Dia nak hasut kita sebab apa? Niat dia satu je. Dia nak bawa ramai geng masuk dalam neraka. Dia nak himpun geng-geng dia ni masuk dalam neraka sama-sama dengan dia. Jadi antara pintu-pintu yang syaitan, iblis masuk pada kita, tuan-tuan, yang pertama ialah tadi, bongkak, takabur, ya, kita rasa sombong dengan orang. Ini yang menyebabkan kita boleh terhasut ke pintu syaitan. Kerana itulah jawapannya ialah kita mesti kembali kepada ilmu. Ya, kita mesti kembali kepada ilmu, dan kita mesti mencari jalan untuk sentiasa kita hidupkan hati kita. Tuan-tuan, kita bimbang kalau hati kita mati, menyebabkan kita ni mudah sangat terikut dengan jalan syaitan. Ya, sebab apa? Hati mati. Hati mati dan hati sakit ni sangat berbahaya. Kerana apa? Hati kita ni tertutup dengan gelap, gelemat dosa-dosa yang kita lakukan. Jadilah hati yang hidup. Ya, hati yang hidup inilah hati yang sentiasa ingat Allah, hati yang sentiasa muhasabah diri, hati yang sentiasa insaf. Kerana apabila hati kita sentiasa hidup, kita sedar diri yang kita ni hamba Allah. Walau setinggi mana pangkat kita, kita memandang pangkat dan jawatan itu ialah amanah di sisi Allah yang Allah Ta'ala akan persoal, Allah Ta'ala akan audit satu hari nanti. Maknanya, pangkat kita itu, kita menjadikan pangkat kita itu ataupun kedudukan ataupun jawatan kita itu untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah yang Allah Taala sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita dalam hadis. Nabi kata apa? Dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia. Ya, quote kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ialah orang yang paling banyak buat baik kepada orang lain. Jadi kita nak buat baik pada orang ni,
hilangkan perasaan sombong, takabur, bajet bagus, khianat, berbohong dan sebagainya. Kita kena hidupkan mahmudah dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Sebaik-baik manusia ni orang yang beri manfaat kepada orang lain. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan daripada surah Fatihah ayat pertama sehingga ayat ke-6 ni. Banyak ilmu dan manfaat yang kita dapat ambil daripada ayat ini. Kita dah berada di akhir siaran. Kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, dan Engkau kasihkanlah mereka seperti mana mereka menjaga kami semenjak kami kecil. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, berikanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wahai Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan berkat. Dan ya Allah, Engkau terimakan, Engkau perelokkanlah amalan-amalan kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan tadabbur ayat suci Al-Quran kita surah Fatihah ayat 1 sehingga ayat yang ke-6. Terima kasih, moga kita doakan Ustaz terus sihat, terus kacak bergaya. Dah semakin ramping sekarang saya. Alhamdulillah. Jadi kepada para penonton sekalian, saya Dayang Aiman mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara. Rezeki kita jumpa lagi. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita jumpa lagi. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.